Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada penonton. Okey, bersama saya pada petang ini, saya suka untuk berkongsikan tentang kerja khusus saya mengenai portfolio kewangan. Jom kita mulakan. Okey, adakah anda mengalami lebihan wang setiap kali hujung bulan ataupun anda ada wang tetapi tak tahu ke mana untuk dibelanjakan? Ataupun anda mahu mula melabur tapi anda tidak tahu untuk mula di mana? Baiklah, jadi mari sama-sama kita saksikan portfolio kewangan saya yang telah saya buatkan untuk khusus ini, untuk sama-sama kita kenali apa itu pelaburan. Okey, mari. Okey, kita akan mulakan dengan definisi pelaburan. Secara asasnya, pelaburan kita boleh katakan sebagai tindakan membeli aset, sebagai contoh saham ataupun hartanah ataupun komoditi seperti emas, perak dan lain-lain dengan harapan untuk mendapatkan untung. Okey, itu adalah definisi pelaburan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, tetapi secara umumnya pelaburan ni saya boleh katakan sebagai kita menangguhkan perbelanjaan kita pada hari ini ataupun masa kini ke dalam aset ataupun perkara ataupun barangan yang berpotensi untuk memberi pulangan dan mengalami kenaikan harga ataupun nilai dalam masa akan datang. Saya akan bagi anda satu contoh, satu situasi. Anda katakan anda ada 2 ataupun 300 ribu ringgit dan anda sedang berbelah bagi nak pakai untuk beli kereta mewah ataupun membeli satu aset yang berharga. Okey, adakah anda akan beli satu kereta mewah yang berharga 300 ribu yang akan mengalami susut nilai sebanyak 50% selepas 10 tahun? Okey, 10 tahun tu mungkin bagi anda nampak panjang tapi sebenarnya tidak panjang. Ataupun anda lebih sanggup untuk membeli aset seperti rumah yang berharga 300 ribu juga tetapi berpotensi untuk mengalami kenaikan harga daripada 300 ribu, mengalami kenaikan harga sebanyak 50% selepas 10 tahun. Sebab kita tahu secara umumnya hartanah ini selalunya kebanyakannya akan mengalami kenaikan harga. Okey, itu adalah definisi mudah bagi pelaburan. Kita membeli aset yang berpotensi untuk mengalami kenaikan harga selepas beberapa tempoh ataupun pada masa akan datang. Okey, seterusnya, kenapa kita perlu melabur? Okey, secara umumnya ada 4 sebab utama kenapa kita perlu melabur. Yang pertama adalah untuk mengatasi kadar inflasi. Yang kedua adalah untuk membiakkan kekayaan atau harta. Yang ketiga untuk mencapai maklumat keuangan. Dan yang keempat adalah untuk membiayai persaraan ataupun menyimpan untuk masa persaraan. Okey, poin yang pertama iaitu inflasi. Adakah anda tahu apa itu inflasi? Baiklah, secara umumnya inflasi adalah kadar susut mata wang. Okey, pernahkah anda terfikir kenapa pada zaman dahulu, pada zaman ibu bapa kita, pada zaman 70-an, 80-an, mereka hanya membeli sepinggan nasi ataupun hidangan serendah 5 sen ataupun 2 sen. Kalau kita bandingkan dengan pada hari ini, satu hidangan nasi, sepinggan nasi mungkin berharga paling murah pun 3 hingga 4 ringgit. Dari 5 sen naik kepada 4 ringgit. Apa yang anda rasa telah berlaku? Itu adalah akibat daripada inflasi. Okey, kita dapat lihat bahawa nilai mata wang kita seakan tahun akan semakin menurun nilainya. Secara umumnya kadar inflasi adalah sebanyak 1 hingga 2 ataupun 3% setiap tahun. Jadi secara kasarnya, jika anda ada RM100 pada tahun ini, pada bulan 12 tahun hadapan 2021, ia hanya bernilai RM97 dengan kadar inflasi 3%. Okey,
Jadi kita perlu melabur untuk memastikan bahawa duit simpanan kita, duit yang kita dah peroleh daripada gaji ataupun bisnes, untung yang kita dah dapat, kita tak nak ia dimakan oleh kadar inflasi. Sebab rugilah, kita dah simpan banyak-banyak tetapi akhirnya dia semakin tidak bernilai kerana dimakan oleh inflasi. Okey, seterusnya poin yang kedua iaitu untuk membiakkan kekayaan. Okey, bagi poin ini, membiakkan kekayaan adalah kita kena kita boleh kata sebagai sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, kita boleh mula melabur pada usia muda kerana masa itu kita masih ada tenaga dan masa, jadi kita bekerja untuk mendapatkan wang. Okey, dan wang itu mungkin gaji kita simpan dan kita guna, dan yang lebihan tu kita beli aset yang boleh menjana lebih banyak wang. Okey, dan wang itu dan aset ini akan menjana lebih banyak wang. Jadi kita ada satu tahap kita tidak perlu lagi untuk bekerja untuk wang kerana kita sudah ada aset ataupun harta yang bekerja dan menghasilkan wang untuk kita. Okey, dan poin yang ketiga adalah mencapai matlamat keuangan. Okey, bagi poin ini anda mungkin tidak nampak lagi, terutamanya bagi mereka yang berumur muda seperti saya. Okey, tapi pasangan yang saya bagi contoh sebagai pasangan yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin, anda boleh mula melabur untuk mencapai keuangan anda, matlamat keuangan anda, seperti ingin membeli rumah impian selepas umur 50-an nanti ke, ataupun anda boleh melabur untuk menyimpan bagi tabung pendidikan anak-anak anda. Dan yang ketiga adalah menyimpan untuk matlamat lain seperti percutian ke luar negara dan sebagainya. Okey, bagi simpanan bagi tabung pendidikan anak-anak, tahukah anda jika anda menyimpan sebanyak RM200 sebulan selama 18 tahun, sebab kita katakan pendidikan rasmi di Malaysia, sekolah rendah, sekolah menengah, dan akhirnya selepas SPM umur dia adalah 18 tahun sebelum masuk ke IPT. Okey, jika anda menyimpan selama 18 tahun dari sejak anak anda mula lahir sehingga dia habis SPM sebanyak 200 sebulan, anda hanya dapat menyimpan sebanyak RM43,200 selepas 18 tahun. Banyak tu kan? 43,000. Okey, tetapi mari kita lihat jika anda menyimpan ataupun melabur RM200 sebulan selama 18 tahun ke dalam pelaburan yang menjana 6% setahun. 6% je, tidak tinggi. Bukannya kita mencari pulangan yang 10, 20 ataupun 30, tak. 6% setahun konsisten selama 18 tahun, anda akan dapat cuba teka, bagi anda akan ada sebanyak 70,000 lebih. Banyak beza tu, 43,000, 70,000 lebih. Dan perbezaan 30,000 lebih itu adalah untung daripada aset kita yang mengalami kenaikan harga. Sebab itulah antara kepentingan melabur. Dan poin yang terakhir sekali kenapa kita perlu melabur adalah untuk menyimpan bagi persaraan. Okey, bagi mereka yang sudah bekerja, sudah pasti mereka ada akaun KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Adakah anda tahu itu pun adalah salah satu pelaburan yang di mana dijamin oleh kerajaan untuk memberi pulangan paling kurang 2.5% setiap tahun, dan wang kapitalnya adalah dijamin oleh kerajaan jika berlaku bankrupt. Okey, sekarang anda sudah tahu kenapa kita perlu melabur dan apa itu maksud pelaburan. Jadi sekarang mari kita selami dengan lebih dalam ke dalam dunia pelaburan ini dengan mengetahui tentang aset-aset kelas ataupun jenis pelaburan yang ada di Malaysia. Okey, baiklah. Secara umumnya kita ada 5 jenis aset kelas yang terkenal lah. Okey. Yang pertama, saham ataupun share. Yang kedua, kita ada hartanah seperti perumahan ataupun tanah. Yang ketiga adalah komoditi seperti emas, perak, minyak dan lain-lain lagi. Dan yang keempat, bond ataupun sukuk. Dan yang kelima adalah wang kripto ataupun cryptocurrency yang baru saja mula terkenal sejak 5 hingga 8 tahun lepas. Okey, saya akan menjelaskan dengan lebih ringkas tentang aset-aset kelas tersebut.
Okey, yang pertama, saham. Apa itu saham? Saham adalah pemilikan sesebuah syarikat. Seperti saya bagi contoh, syarikat yang terkenal adalah Apple ataupun Microsoft. Okey, kita boleh melabur ke dalam syarikat-syarikat ini sebab kita nampak potensi syarikat ini untuk berkembang dengan lebih maju sebabkan perkembangan teknologi semasa dan dunia moden sekarang yang memerlukan peranti ataupun alatan elektronik dengan capaian internet. Jadi kita yakin syarikat ini boleh berkembang dengan lebih besar dan boleh menjana keuntungan dengan lebih banyak. Jadi kita membeli share ataupun saham syarikat-syarikat ini dengan harapan ia dapat mengalami kenaikan harga pada masa akan datang. Okey, yang kedua adalah hartanah. Okey, ini adalah salah satu aset kelas yang terkenal di Malaysia kerana ia benda yang fizikal bagi saya, fizikal dan mudah untuk membelinya kerana kita ada kemudahan pinjaman bank. Okey, jadi kebanyakan mereka membeli rumah untuk pelaburan kerana dengan bila kita ada rumah ni kita dapat menyewakan rumah kepada penyewa dan kita akan dapat aliran wang tunai ataupun cash flow setiap bulan. Dan selain itu, harga rumah juga berpotensi untuk mengalami kenaikan harga selepas beberapa tempoh. Poin yang ketiga, kita juga boleh melabur ke dalam komoditi seperti emas, perak dan lain-lain. Okay, kita boleh membeli emas pada harga yang murah dan menjualnya pada harga yang tinggi. Okay, seterusnya adalah bond tersukuk. Okay, ia adalah seperti mana contohnya seperti pinjaman yang dilakukan oleh sebuah pihak kepada pihak yang lain. Saya tidak akan menjelaskan dengan lebih lanjut kerana ia adalah instrumen pelaburan yang agak rumit berbanding instrumen pelaburan yang lain. Dan aset kelas yang terakhir adalah wang kripto. Okey, wang kripto kita dapat gunakan sebagai medium jual beli ataupun kita dapat beli pada harga yang murah dan jualnya pada harga yang lebih mahal. Okey. Sekarang anda dah tahu jenis-jenis aset kelas pelaburan yang ada di Malaysia yang anda boleh laburkan duit anda ke dalam aset-aset kelas ini. Okey, mari kita lihat kepada jenis-jenis ataupun tahap risiko. Okey, jangan ingat semuanya selamat ataupun jangan ingat semuanya adalah sama. Mereka adalah berbeza mengikut jenis aset masing-masing. Okey, kita mulakan dengan tahap yang paling tinggi, sederhana dan rendah. Okey, antara aset kelas yang berisiko tinggi adalah saham. Saham ni antara yang paling terkenal kerana ia mengalami kenaikan harga yang agak mendadak. Okey, antara yang sederhana adalah hartanah dan yang rendah contohnya adalah seperti bond dan sukuk. Okey, apa itu risiko? Kenapa saya kata ada aset kelas yang berisiko tinggi, ada aset kelas yang berisiko sederhana dan ada aset kelas yang berisiko rendah? Okey, jika kita lihat pada gambar rajah yang saya tunjukkan ini, okey, baiklah, anda dapat lihat ada 5 graf ataupun garisan yang berbeza pergerakannya. Ada yang naik dengan banyak sekali dalam masa yang singkat, ada yang turun dengan banyak, tapi ada juga graf yang tidak begitu terkesan. Tengok, okey. Ini adalah tempoh bagi tahun 2020 iaitu di mana kita sedang dilanda wabak COVID-19 pada bulan Mac hari itu. Okey, kita dapat lihat bahawa graf yang mengalami penurunan yang tinggi semasa bulan Mac dan April adalah aset kelas yang berisiko tinggi seperti saham dan komoditi. Kita dapat lihat bahawa ia sedang mengalami penurunan yang sangat mendadak, tapi selepas beberapa bulan, selepas dunia semakin positif dengan berita vaksin dan penemuan penawar bagi penyakit ini, kita dapat lihat ada kenaikan yang mendadak dan yang banyak bagi aset kelas yang sama. Dulu ia turun sebanyak dia turun dengan banyak sekali, tapi sekarang ia juga boleh naik dengan banyak sekali berbanding dengan aset kelas yang berisiko rendah yang tidak mengalami perubahan ataupun hanya turun dengan sedikit tapi ia juga naik dengan sangat sedikit. Okey, sebab itu dalam pelaburan secara asasnya kita boleh katakan high risk high reward. Okey, jika kita melabur dalam aset kelas yang berisiko tinggi, kita berupaya ataupun berpotensi untuk menjana keuntungan yang berlipat kali ganda berbanding dengan aset kelas yang berisiko rendah. Okey, bagaimana sekarang?
saya sudah terangkan apa itu definisi pelaburan, kenapa kita perlu melabur dan apakah jenis-jenis aset yang kita boleh labur. Okey, sekarang adakah anda sudah bersedia untuk melabur? Okey, belum dulu, sabar. Okey, sekarang saya akan ceritakan 5 langkah utama sebelum anda mula melabur. Okey, ada beberapa langkah yang anda perlu buat sebelum anda mula melabur untuk menjamin anda menjadi seorang pelabur yang bertanggungjawab dan cakna. Okey, langkah yang pertama adalah anda kena menyediakan atau mempunyai tabung kecemasan sebelum anda mula melabur, dan seterusnya anda kena membuat penilaian risiko kerana setiap pelabur mempunyai tahap toleransi risiko yang berbeza. Ada yang gemar melabur dalam instrumen risiko tinggi, ada yang selesa melabur dalam instrumen yang risiko rendah, slow and steady. Okey, langkah yang seterusnya, anda perlulah mempunyai matlamat ataupun goal yang jelas sebelum anda mula melabur. Kenapa anda melabur? Adakah anda melabur kerana anda ingin bersedia untuk persaraan anda nanti, ataupun anda ingin melabur kerana ingin membeli rumah impian anda, ataupun anda ingin melabur kerana anda ingin mengumpul dana untuk membeli kereta baru lagi 10 ataupun 20 tahun akan datang. Okey, langkah yang keempat adalah pastikan anda melabur dengan syarikat ataupun platform yang betul. Labur bukannya lebur. Okey, dan yang terakhir adalah anda melabur menggunakan strategi ataupun teknik yang betul. Okey, jika anda sudah melakukan kesemua langkah-langkah ini, yang pertama, pastikan anda mempunyai tabung kecemasan. Yang kedua, membuat penilaian risiko. Yang ketiga, mempunyai matlamat yang jelas. Yang keempat, pastikan melabur dengan platform yang betul. Dan yang kelima, melabur dengan strategi yang betul. Okey, barulah anda sudah bersedia untuk melabur supaya anda menjadi seorang pelabur yang bertanggungjawab dan cakna. Okey, sekarang anda sudah tahu apa itu pelaburan, mengapa kita perlu melabur, apakah langkah-langkah yang perlu buat sebelum melabur, apakah aset-aset yang kita boleh laburkan. Okey, sekarang sebelum saya menamatkan pembentangan saya ingin berkongsikan tentang satu video yang saya sertakan ke dalam portfolio ini, iaitu daripada Mr. Money TV, iaitu seorang influencer yang terkenal di YouTube. Dia banyak berkongsi tentang perihal kewangan dan pelaburan di saluran YouTube-nya. Okey, daripada video tersebut, dia menjelaskan mengenai jenis-jenis ataupun medium pelaburan yang ada di Malaysia. Okey, antaranya adalah melabur di Bursa Malaysia, iaitu pasaran saham di Malaysia. Yang kedua, melabur melalui unit trust ataupun mutual fund. Okey, mari saya ceritakan tentang perbezaan antara dua ini. Okey, cuba anda bayangkan mengenai aset kelas yang saya sudah ceritakan tadi. Kita ada aset kelas seperti komoditi, saham, hartanah, wang kripto dan lain-lain. Dan kita ada anda sebagai pelabur. Okey, jika anda melabur secara terus di Bursa Malaysia, anda sebagai pelabur membeli aset iaitu saham secara terus melalui broker anda tanpa ada orang tengah ataupun middleman. Tidak ada orang yang menyuruh anda untuk membeli, tidak ada orang yang menguruskan pelaburan anda. Anda sendiri yang membuat keputusan jual dan beli semua saham anda dan tanpa ada pengaruh orang lain. Okey, itu adalah pelaburan di bursa saham. Bagaimana pelaburan di ataupun melalui mutual fund ataupun unit trust? Okey, sama juga dia punya flow aset dan pelabur. Kita ada aset dan kita ada pelabur. Okey, tetapi buat anda yang tiada masa untuk melabur secara terus ataupun membuat kajian secara mendalam mengenai latar belakang syarikat, mengenai kedudukan keuangan sesebuah syarikat, mengenai pergerakan harga saham mengikut sehari-harian, anda boleh melabur melalui mutual fund ataupun unit trust, yang mana anda melabur melalui syarikat yang melantik pengurus dana ataupun fund manager
yang bertanggungjawab untuk menguruskan pelaburan anda. Jadi boleh anda bayangkan, kita ada saham ataupun kita ada aset, kita ada pelabur iaitu anda, dan di tengah-tengah kita ada pengurus dana. Okey, pengurus dana ini dilantik oleh syarikat untuk menguruskan aset anda. Okey, dia akan menguruskan secara aktif ataupun pasif mengikut strategi ataupun tujuan pelaburan kita. Okey. Namun bila kita melabur melalui orang tengah ataupun pengurus dana, kita haruslah membayar yuran pengurusan dana. Sebab itu adalah antara satu perbezaan yang besar antara melabur secara terus ataupun sendiri di Bursa Malaysia ataupun kita melabur melalui syarikat, mutual fund ataupun unit trust, yang di mana kita perlu membayar yuran pengurusan dana setiap tahun kepada pengurus dana, kerana ada satu kumpulan yang sedang bekerja setiap hari sepanjang tahun untuk memastikan pelaburan anda menjana keuntungan dan bukannya rugi. Okey. Sekarang, sebelum saya menamatkan pembincangan saya suka untuk berkongsikan beberapa akaun ataupun individu di social media seperti Instagram dan Twitter yang saya rasa sangat berguna untuk pelabur-pelabur yang baru hendak bermula. Okey, jika anda baru hendak bermula, anda bolehlah melihat dan follow akaun-akaun ini kerana mereka banyak berkongsikan tips-tips yang berguna daripada segi kewangan dan juga terutamanya pelaburan. Anda boleh postkan video ni sekejap untuk anda melihat akaun-akaun yang boleh anda follow. Okey, baiklah. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir video ini, dan saya harap kita semua dapat melabur dengan bijak dan berhemah dan menjadi seorang pelabur yang bertanggungjawab. Okey, terima kasih.